ST10, sembang santai tapi sampai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 16 Mei pada setiap tahun, kita akan bersama-sama meraihkan Hari Guru. Kita sebagai seorang pelajar ataupun sebagai seorang guru, masing-masing ada pengalaman yang bermakna untuk kita kongsikan. Dan untuk episod kedua, podcast Studio Tingkat 10, Sembang Santai Tapi Sampai, pada kali ini, bersama saya, Datuk Heng Saiki, seorang pemimpin yang tidak asing lagi, yang banyak memperjuangkan isu-isu semasa, terutamanya isu wanita dan juga kanak-kanak. Selamat datang, Datuk. Terima kasih. Apa khabar kepada semua? Baik, Datuk. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit pengalaman Datuk, ialah sebagai seorang pendidik, mencuburi politik dan sebelum ini Datuk sebagai ketua wanita, dan apa yang Datuk buat sekarang? Mungkin boleh kita kongsikan. Selepas saya bersarah daripada jawatan Ketua Wanita MCA Kebangsaan, saya telah pun menceburkan diri, terutama sekali fokus kepada bidang NGO, terutama sekali dalam kempen Women Empowerment. Kerana saya percaya untuk kita memperkasakan wanita, cara yang terbaik ialah membantu mereka agar mereka dapat berdikari dari segi ekonomi. Pembangunan seseorang wanita, maksudnya empowerment terhadap seseorang wanita amat penting, kerana bila kita membangunkan seorang wanita, sebenarnya kita membangunkan satu keluarga, termasuk anak-anaknya. Jadi kalau sebelum itu pengalaman Datuk sebagai warga pendidik, sebagai seorang guru, mungkin kita boleh kongsikan kenangan ataupun momen-momen yang dapat kita kongsikan untuk pendengar kita. Sebelum saya menceburkan diri dalam bidang politik, sememangnya saya seorang guru. Saya masih ingat tahun pertama saya menjadi guru ialah pada tahun 1990, selepas saya memperolehi diploma pendidikan daripada Universiti Melaya, dengan ijazahnya. Jadi selepas itu pada tahun 1997 saya telah melanjutkan pelajaran untuk memperolehi master degree saya dalam MBI. Dan selepas tamat MBI saya pada tahun 1998, saya telah pun dihantar maksudnya ke Politeknik Ungku Omar untuk menjadi pensyarah di Jabatan Perdagangan. Jadi pada tempoh tahun 1990 tu di sekolah mana tu? Di sekolah sebenarnya di satu sekolah menengah Idris Shah di Koping. Kemudian dihantar pula diposting semula ke sekolah menengah Poilam di Ipoh. Subjek apa tu, cikgu yang mengajar? Accounting, accountan dan perdagangan. Pelajar-pelajar yang masih menonton ataupun mendengar podcast ini, mungkin boleh hantar di ruangan komen kenangan-kenangan bersama cikgu Heng bagi juga Hezaki. Masa itu saya ada yang kenal saya sebagai Puan Chiam, kerana itu adalah surname suami saya. Dan ada yang panggil saya Puan Heng. Jadi dia ada dua lah. Ada dua nama. Ada dua, ya. Tapi sama saja. Dan itu memang kenangan manis lah. Bagi buat saya, walaupun sehingga hari ini, sebenarnya pengalaman sebagai guru itu, walaupun ada orang kata ada kenangan manis dan masamnya, pahitnya, tetapi as a whole dia adalah satu pengalaman yang amat berharga. Dan umpamanya selalunya kalau kita sebagai seorang guru, yang pelajar yang paling kita ingat ialah ada dua kumpulan. Satu ialah pelajar yang amat baik, very well behaved. On the other hand, ialah pelajar yang nakal. Yang paling nakal. Tetapi bila mereka tamat pengajian,
Ya. Dan bila kita bertembung dengan mereka di hari yang kelak, ya, kita akan, you'll be surprised. Mereka yang kita anggap nakal itu, mereka menunjukkan, penghargaan dan juga yang penghargaan, penghormatan mereka yang tidak kurang daripada pelajar yang baik dan cemerlang. Satu contohnya ialah masa saya bertanding di Gopeng, di Parlimen Gopeng, ya. Penyokong yang paling kuat bagi saya ialah pelajar-pelajar yang especially pelajar yang masa itu dikategorikan sebagai pelajar nakal, ya. Mereka lah yang membantu, ya, secara all out untuk kempen dan untuk tarik undi dan sebagainya, untuk sokong saya sebagai bekas guru mereka. Walaupun pada ketika dulu dia adalah kategori nakal yang mungkin kita sebagai guru banyak garang kat dia. Ya. So this is all the kenangan manis, even daripada politeknik, ya. Ada sampai masa sekarang, ya, ada pelajar yang hantar message, greeting, bagi selamat pagi lah, selamat malam lah, and then masa mereka berkahwin, mereka hantar kad jemputan kahwin dan sebagainya. So this is something that, ini adalah semua sebagai satu pengalaman yang manis lah, dan amat dihargai. We feel very touched of all the students, and they make us feel that segala cabaran atau kepahitan yang dialami dulu tu, masa saya menjadi guru itu, dia berbaloi lah. Worth it. Yelah, bila ada orang kata hubungan antara anak murid dengan guru tu, kita pun rasa pengalaman yang amat dihargai lah. Mungkin Datuk boleh kongsikan, yalah tadi Datuk kata cabaran dulu, so apa nak membezakan cabaran dulu dengan kini lah, dengan sekarang yang dihadapi? Pada pendapat saya, cabaran dulu walaupun kita serba kekurangan dari segi kemudahan dan sebagainya, tetapi seorang guru itu dia amat dihormati dan diberi mandat yang secukupnya oleh ibu bapa untuk mendidik anak-anak kita. Umpamanya semasa zaman saya, zaman saya, bila kita buat silap atau bila guru kita dimarahi oleh guru atau dihukum guru, bila kita balik komplain kepada ibu bapa akan marahi kita. So they were, mereka akan, itu satu amanah dan kepercayaan kepada guru. To me, this is a mandate given to the teachers. So that kita sebagai anak murid, kita lebih menghormati guru. Ya, bila kalau kena rotan kat sekolah, nak balik ke rumah nak cerita mengadu tu dah tak takut lah, tak berani lagi. Ya. So that means bila kita di sekolah, kita akan lebih disiplin. Ya, dan lebih akur kepada hormat guru, akur kepada segala arahan dan juga bimbingan yang diberikan oleh guru. Itu zaman kita. But lately, bila kita perhatikan perkembangan semasa, disiplin sekolah itu sudah pun merosot. Dan sebab utamanya pada pendapat saya ialah ibu bapa kepada guru itu sudah pun terjejas, maksudnya berkurangan. Bila anak-anak itu dihukum atau dimarahi, bila dia balik ke rumah dan mengadu kepada ibu bapa, apa yang kita nampak ialah the next day ibu bapa itu akan serbu ke sekolah, serang ke sekolah, mengadu kepada pengetua dan juga memarahi, ada yang attack, ya, yang serang guru dan sebagainya, memaki hamun di depan anak dia dan semua anak murid. Jadi
in a way dia akan itu satu tamparan yang akan demoralize the teacher. At the same time also, anak murid itu bila dia nampak dia di sifat protektif para ibu bapanya, dia akan menjadi lebih dia akan tidak begitu menghormati guru dia. Sebab dia tahu ada orang backup dia kan. Ya, ataupun akur kepada segala arahan. Jadi on the other hand, guru yang diserang tu, dia juga akan rasa dirinya selepas dia dihina dan sebagainya, dia akan mungkin akan mengambil langkah untuk protect themselves, protect dirinya sendiri agar dia tidak terdedah kepada semua jenis hinaan dan serangan seumpama itu. Dan lama kelamaan anak itu akan, bila dia buat silap pun tiada tindakan yang sewajarnya. I mean dari segi hukuman untuk mendidik itu akan semakin berkurangan. Dan bila maksudnya ini sangat bahaya kerana kalaulah keadaan ini berterusan, anak-anak kita, anak muda kita, dia tak akan sedar tentang kesilapannya. Mana yang salah, mana yang betul, tak tahu kan. Tak ada yang tegur. Dan kesilapan ni tanpa teguran daripada guru, maksudnya segala kesilapan itu dia tak dapat diperbetulkan dari titik permulaan. Tapi kadang mungkin ada juga orang cakap mungkin cikgu juga yang salah, macam mengenakan hukuman yang orang kata tak sepatutnya. Jadi bila ada situasi macam tu, maksudnya ada yang membela ibu bapa yang terlalu mempertahankan anak-anaknya walaupun anaknya salah. Dan mungkin ada the side yang berfikiran cikgu pula yang salah. Jadi tengok macam mana. Saya rasa yang the konsep asas dia ialah dia hukuman itu dikenakan berasaskan konsep apa. Kalau hukuman itu dikenakan setimpal dan berasaskan konsep hukum untuk mendidik dan bukan untuk mendera, saya rasa itu adalah satu sistem pendidikan yang sihat dan juga harus diterima, pakai dan dihormati oleh semua. Jadi kena nak warga pendidik ni nak hukum tu mesti niat untuk mendidik. Bukannya untuk mendera, untuk melepaskan emosi dan sebagainya. Saya sebagai seorang bekas guru, saya amat percaya kepada orang kata the professionalism of the guru, because untuk menjadi seorang guru dia haruslah mengikuti kursus tertentu. Contohnya dia harus mengikuti kursus di diplomanya di maktab perguruan selama 3 tahun. Jadi semua guru yang dihantar mengajar di sekolah kita ataupun di semua peringkat, mereka sudah pun mengikuti latihan yang sewajarnya. Jadi dari segi dari segi profesional itu, kesiapsediaan seorang guru tu. Dari segi sikap dia dan sebagainya, dari segi pengetahuannya, saya percaya mereka semua guru itu they know what to do. Of course kita juga tidak menafikan mungkin kadang-kadang ada segelintir yang tidak bertindak, maksudnya dia bertindak di luar kawalan. Macam yang Datuk cakap tadi, perbezaan dua zaman tu lah. Mungkin macam zaman kita dulu, parents yang sendiri bagi rotan kepada cikgu. Okay, ini cikgu, ini rotan, anak saya buat salah, and then you boleh rotan. Yang penting jangan sampai patah ke, jangan sampai macam tu kan. Mungkin ada dua situasi dua zaman yang sekarang bila cuba dipraktikkan pada zaman sekarang, orang kata anak tu lebih manja kan bila ada parent yang cuba terlalu mempertahankan anak-anak tu sendiri walaupun anak dia buat salah. Baik, jadi kembali selepas ini. ST10, sembang santai tapi sampai. Ya, kembali bersama kami dalam podcast Studio Tingkat 10, sembang santai tapi sampai.
Jadi Datuk, mungkin kita teruskan sembang kita pada ketika ini untuk menceritakan ataupun berkongsi ialah dalam pada isu-isu berkaitan sekolah ini ataupun para pelajar ini, isu berkaitan buli, berkaitan ponten sekolah, berkaitan rokok ataupun sekarang ni vape pula, rokok elektronik. Jadi bagaimana Datuk melihat apa yang berlaku ini? Sebenarnya semua isu ini adalah berkaitan dengan disiplin, disiplin pelajar yang kita boleh nampak semakin serius jika berbanding dengan zaman dahulu. Zaman dulu kita walaupun ada tapi tidak seserius begini. Dan puncanya tidak lain dan tidak bukan pada pendapat saya sikap ibu bapa yang terlalu protektif, maksudnya yang tidak beri mandat yang secukupnya untuk guru agar mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap kesilapan pelajar yang telah buat kesalahan semasa mereka berada di sekolah. Dan bagi saya dalam sistem pendidikan, sistem dia selalunya disokong oleh sistem ganjaran dan hukuman. Ganjaran itu penting kerana bila pelajar itu buat baik, maka bila pujian diberi ataupun hadiah diberikan itu, dia adalah sebagai satu galakan daripada pihak sekolah ataupun gurunya untuk menggalakkan agar anak murid ini akan terus berkelakuan secara yang baik. Dan lama kelamaan dia akan dipupuk tingkah laku dan sahsiah yang baik ini akan terus diperkukuhkan, dan sehingga dia membentuk sahsiah dan kelakuan tingkah laku yang diingini oleh kita. Dan sebaliknya, bagi mereka pelajar yang buat silap, tindakan yang sewajarnya, maksudnya hukuman harus dikenakan supaya segala kesilapan itu dapat diperbetulkan sejak permulaan sebelum dia berleluasa sehingga satu tahap yang tak di luar kawalan. Ini kata melentur buluh daripada rebungnya. Ya, itulah. Itunya konsepnya. Jadi bagi saya amat bersetuju dengan konsep ataupun pendapat Hillary Clinton, iaitu bekas the first ladies of USA yang telah menulis sebuah buku It Takes the Whole Village, iaitu untuk mendidik anak murid kita atau generasi muda kita. Beban untuk mendidik itu bukan hanya harus atas guru saja, tetapi ibu bapa juga dan juga seluruh masyarakat, termasuklah penghulu, termasuk NGO dan sebagainya, harus memainkan peranan masing-masing untuk memastikan agar generasi muda kita ini dia akan menghala, maksudnya mereka dibesarkan dalam satu environment, satu alam sekitar yang akan menghala ke arah yang ingin kita capai, iaitu melahirkan generasi muda yang terdidik, yang sopan, yang juga berpengetahuan serta orang kata mempunyai sahsiah diri yang sehat dan juga yang baik. Jadi dalam buku ini beliau telah pun menceritakan tentang kepentingan peranan bukan saja seorang guru tetapi juga ibu bapa dan juga masyarakat keseluruhan. Jadi pada saya mandat itu harus diberikan, maksudnya oleh ibu bapa dan masyarakat umum kepada guru. Dan guru selepas diberi amanah dan mandat ini, mereka akan
rasa dirinya lebih dihargai dan sifat tanggungjawab itu. Dia akan rasa dirinya ada, maksudnya memegang amanah, dipercayai. Jadi mereka akan lebih dimotivasikan ya untuk memainkan peranan sepenuhnya ya dalam sebagaimana yang diharapkan sebagai seorang pendidik. Jadi it takes the whole village, itu maksudnya kita tidak ibu bapa atau masyarakat umum, kita tidak seharusnya hanya membebankan tanggungjawab mendidik anak kita itu kepada guru, dan di masa yang sama pula kita tidak memberikan penghormatan yang setimpal atau mandat yang setimpal. And we ourselves as ibu bapa, kita juga harus memainkan peranan kita untuk mendidik anak kita, especially masa mereka di rumah. Kalau kita bandingkan masa persekolahan dan masa mereka di rumah, actually tempoh masa mereka di sekolah itu kurang daripada masa mereka di rumah. Itu cakap pendidikan bermula di rumah. Yeah. So this is how I think yang kita harus lihatlah. Dan it takes the whole village ini, saya rasa pada zaman sekarang, it means that masyarakat umum itu termasuklah pihak polis dan sebagainya. Pihak yang berkuat kuasa. So saya itulah pandangan saya terhadap isu disiplin yang semakin berleluasa di alam sekolah, di mana kebelakangan ini ya kita selalu membaca daripada surat khabar ataupun sosial media terhadap semua tingkah laku yang tidak senonoh ya, yang amat serius sehingga mencederakan rakan sebaya mereka ya. So this kind of kalaulah masa di bangku sekolah anak muda kita sudah pun begitu agresif, bertindak begitu kejam dan sebagainya, itu satu isyarat yang amat bahaya. Dan harus kita jadikan with the whole the masyarakat kita harus dah be alerted dan mengambil tindakan yang sewajarnya serta-merta. Semua gejala ini harus diberhentikan secepat mungkin. Itulah cabaran kita ya, cabaran institusi pendidikan yang pada ketika ini dengan internet yang berleluasa, yang boleh diakses oleh sesiapa saja, dunia tanpa sepadan. Dan macam tadi Dato' cakap, kejadian-kejadian yang contohnya membuli rakan-rakan yang disifatkan sangat kejam, dengan sekarang ada vape ataupun kalau dulu kalau rokok mungkin cara nak kita seorang guru nak pemantauan tu berbeza dengan cara bagaimana nak dengan vape dengan mudah disorok. Jadi itu cabaran yang dengan keadaan perkembangan semasa yang betul. Sekarang is lebih mencabar dari segi kawalan dan juga pengawasan. So we hope that as a bekas guru lah, we hope that semua ibu bapa atau masyarakat umum secara keseluruhannya, biarlah kita lebih memahami, lebih bertimbang rasa, lebih menghormati semua guru-guru kita yang ingin mendidik anak kita, ya, ingin melihat supaya anak kita itu dapat membesar dalam satu alam sekitar yang baik, dan kelak dia akan menjadi seorang warga negara yang membina pelapis negara pelapis negara yang dapat menyumbang kepada bangsa dan negara. Itu dia. Dan Datuk juga selain pada seorang bekas guru dan juga seorang senator Dewan Negara dan
pembuat dasar juga sebagai Timbalan Menteri Wanita. Jadi mungkin bagaimana Datuk melihat bagaimana kita nak reform institusi pendidikan itu sendiri? Pada pendapat saya, satu sistem pendidikan yang baik, dia bukan saja sekadar membentuk sasiah atau kelakuan, tingkah laku yang baik pada generasi muda kita, tetapi juga sistem pendidikan itu juga haruslah melatih mereka, melengkapkan mereka dengan kemahiran hidup yang dapat memenuhi tuntutan semasa, khususnya pasaran kerja. Kerana ia akan memastikan selepas tamat pengajar mereka, tak kira di peringkat sekolah ke vocational atau di institusi tinggi, mereka akan dapat serap, maksudnya dapat menanggung segala tanggungjawab dan juga tugasan yang diberikan, diamanahkan di alam kerja mereka, dan dapat menyumbang, dan serta bila mereka dapat pekerjaan yang baik dan dapat punca pendapatan yang stable, maka mereka akan berdikari dan hidup dengan baik. Ya. Jadi sistem pendidikan kita harus dikemaskinikan. Dari segi sukatan, ya, dan juga dari segi pendekatannya. Dulu kita tak ada Zoom, tak ada ICT kan. Sekarang kita ada berbagai. Maksudnya kita boleh buat secara online. Ada yang boleh secara, maksudnya face to face. Jadi ada banyak pendekatan, dan juga sekarang kita menghadapi satu zaman di mana kita dari segi industri, we have the permintaan, maksudnya permintaan satu alam kerja yang menghala ke industri 4.0, right? Di mana dia tidak terlalu memokus kepada buruh, maksudnya tenaga kerja, ya, tetapi lebih kepada the skill worker. Jadi semua ini yang kemahiran dari segi IT dan sebagainya itu harus dimasukkan. Maksudnya dia wajib dimasukkan dalam sukatan pelajaran kita. Sebab nak mengikutkan peredaran semasa yang sekarang kita bercakap mengenai AI, kecerdasan buatan. Jadi nak ikut peredaran semasa lah sendiri. Supaya mereka tu dia memang bila tamat pengajian dia terus tersedia, ya, dia dilengkapi dengan segala kemahiran yang dan pengetahuan yang cukupnya untuk mereka menceburkan diri dalam bidang pekerjaan tanpa perlu dilatih semula. Kerana latihan semula itu adalah satu pembaziran. Because you spend more time and you spend more money, right? Jadi ini tidak seharusnya berlaku. Dan oleh kerana itu Kementerian Pendidikan haruslah, saya percaya mereka juga sedang membuat kerja kemaskini, tetapi tetapi harus diteruskan dan dipercepatkan atau dipertingkatkan bagi ubah suaikan dan kemaskinikan segala sukatan pelajaran kita, termasuk bidang khusus, ya, yang mengikut peredaran semasa dan tuntutan bidang kerja, pasaran kerja, baik di peringkat di dalam negeri maupun di peringkat antarabangsa. Itu dia. Kembali selepas ini. ST10, sembang santai tapi sampai. Kembali bersama podcast Studio Tingkat 10, sembang santai tapi sampai. Baik Datuk, mungkin kita boleh teruskan perbincangan ataupun mesej untuk warga pendidik. Sempena kita menyambut Hari Guru tahun 2023, saya ingin mengucapkan kepada semua guru di Malaysia dan juga di seberang laut, selamat menyambut Hari Guru.
Dan kepada semua guru yang kita sayangi dan yang kita muliakan, mesej saya ialah walaupun kita memang faham bahawa menjadi seorang guru, seorang pendidik pada zaman ini adalah semakin mencabar. Tetapi ia adalah satu jawatan yang amat mulia dan peranannya amat penting, kerana guru dia bagaikan lilin yang membakar diri demi untuk memberikan sinar cahaya kepada anak bangsa dan negara kita. Baik, itu Datuk. Dan apa juga impian ataupun untuk masa hadapan dalam institusi pendidikan di negara kita ni, Datuk? Ya, impiannya ialah pada masa kini kadar literasi negara ialah 95.7%, dan kita harapkan kadar ini dapat dipertingkatkan dan tidak lama lagi kita dapat mencapai 100% kadar literasi bagi negara. Kerana kita semua sedia maklum, sebenarnya pendidikan itu adalah mobilasi sosioekonomi, iaitu faktor penentu utama mobilasi sosioekonomi yang dapat meningkatkan status dan juga tingkat pendapatan seseorang individu ataupun keluarga. Yang keduanya ialah ia juga merupakan sistem pendidikan itu juga merupakan asas pembangunan sesuatu bangsa dan juga negara yang amat penting, dan ia akan mengubah satu tamadun manusia. Jadi kita berharap dengan guru-guru atau pendidik kita, ini adalah satu tanggungjawab dan juga satu amanah yang amat mulia dan amat penting bagi menentukan hala tuju dan pembangunan negara tercinta kita, iaitu Malaysia. Jadi marilah kita bersama-sama berganding bahu agar sistem pendidikan kita akan menghala ke satu tahap yang lebih tinggi dan berjaya. Ya, terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan Studio Tingkat 10. Terima kasih atas undangan ini. Dan jumpa lagi bersama dengan saya, podcast Studio Tingkat 10, Sembang Santai Tapi Sampai. ST10, Sembang Santai Tapi Sampai.